Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Sambungan kita daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, pada muka surat 17, iaitu di bawah tajuk Beriman kepada Malaikat. Kita masih lagi dalam rukun-rukun iman. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Malaikat ialah makhluk yang mempunyai jisim yang latifah, iaitu halus, yang diciptakan daripada cahaya dan ia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia seperti makan, minum dan berkelamin. Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan dan tidak melakukan maksiat. Tu ta'rif umum kepada malaikat. Kemudian seterusnya muka surat 18, tugas malaikat ataupun wazifah. Wazifah tu maksud dia tugas dalam bahasa Arab. Mereka sentiasa bertasbih dan memuji-muji Allah. Wajib beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis dengan nama-nama atau dengan tugas-tugas mereka. Maklum apa yang kita tahu tentang malaikat ini ialah 10 orang malaikat. Bermula dengan Jibril, yang mungkin kita selalu duk hafal daripada zaman kecil dulu. Cuma ada beberapa nama-nama yang tidak disepakati oleh para ulama. Antaranya ialah Israel dengan tugasnya mencabut nyawa, kerana dalam Al-Quran hanya menyebut secara umum, iaitu Malakil Maut. Tidak disebut nama yang khusus, iaitu Israel. Dan yang seterusnya ialah Israfil. Walaupun dalam Al-Quran tidak disebut nama Israfil dengan jelas sebagai peniup sangkakala, tapi ada hadis-hadis yang menyokong tentang nama malaikat yang meniup sangkakala, iaitu 2 kali. Sangkakala yang menghancurkan dan sangkakala yang membangkitkan, namanya ialah Israfil. Adapun yang lain itu ialah nama-nama umum. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, apa semua itulah. Tapi ada satu hadis yang lebih clear berkenaan dengan bilangan malaikat ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min mawdi'in bi arba'i asabi' illa malakun sajid wa malakun qa'im." Tidak ada tempat di mana-mana di muka bumi ini yang boleh dijarakkan dengan 4 jari, melainkan di kiri dan kanannya ada malaikat. Dalam hadis itu Nabi sebut, "Attatis sama' wa huqqa laha an ta'id. Ma min mawdi'in bi arba'i asabi' illa malakun sajid wa malakun qa'im wa malakun tasbih." Itu semua yang disebut dalam hadis. Maknanya dalam hadis itu Nabi kata tidak ada tempat yang sebesar 4 jari
Maknanya dipisahkan dengan 4 jari, macam sebelah ni kosong, ni 4 jari. Malaikat di sini dan di sini ada malaikat. Nak tunjuk pada kita melalui hadis tu, bilangan malaikat banyak, terlalu banyak. Lebih daripada bilangan manusia di atas muka bumi ni. Dan malaikat-malaikat itu tidaklah ada nama yang khusus. Tapi kita tahu dan kita maklum, ianya ialah satu makhluk yang Tuhan cipta dalam kuantiti dan dalam bilangan yang tersangat banyak. Kemudian seterusnya persoalan yang ditimbulkan, muka surat 18, mengapa iman dengan malaikat disebut sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul? Disebut beriman dengan malaikat sebelum dari beriman dengan kitab-kitab dan rasul-rasul, kerana melihat kepada peranan dan tugas malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah dan para rasulnya, bukan kerana mereka lebih mulia daripada para rasul, yakni terpilihnya seorang insan sebagai nabi apabila baginda didatangi malaikat pembawa wahyu. Sebab apa sebut malaikat dulu, dikemudiankan beriman terhadap kitab-kitab dan risalah-risalah? Kerana antara tugas malaikat itu ialah menyampai ataupun membawa risalah, sama ada kitab ataupun suhuf. Jadi tugas yang maklum kita tahu, yang membawa kitab ataupun membawa wahyu ni ialah Jibril alaihi salam, yang merupakan ketua kepada sekalian para malaikat. Ada banyak hadis menceritakan tentang Jibril alaihi salam. Ada hadis yang sahih dan ada hadis yang dhaif. Bahkan ada hadis yang palsu. Yang pastinya kita tahu dia ialah seorang, kita nak sebut seorang pun tak betul, dia ialah satu malaikat. Malaikat ni dalam bahasa Melayu, seorang malaikat pun kita sebut malaikat, tapi dalam bahasa Arab, al-malaikah maksudnya ialah banyak malaikat. Malak maksudnya ialah satu malaikat. Tapi dah bahasa Melayu kita guna malaikat. Untuk seorang pun panggil malaikat, untuk banyak malaikat kita panggil malaikat-malaikat. Jadi kita lebih faham dengan perkataan malaikat itulah. Tapi dalam bahasa Arab, bila mana sebut malaikah, maksudnya ialah lebih pada satu. Sebab yang mufrad dia ataupun yang tunggal dia ialah al-malak. Sebab tu dalam Al-Quran sebut kul innal mautal ladzi tafirru malakil maut. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut satu orang malaikat yang mencabut nyawa. Okay. Kemudian beriman dengan kitab-kitab wahyu, bahawa Allah Azza wa Jal menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai kalam dan wahyunya, bukan kalam manusia. Wajib kepada kita beriman dengan kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maklum kitab tu ialah Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran lah. Iman ini menunjukkan, menuntut kita supaya beriman dengan kandungan kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dan bertindak mengikut tuntutan kitab. Kita beriman dengan semua yang ada dalam isi-isi kitab sebelum ni. Cuma kita kena ketahui bahawasanya isi-isi kitab sebelum ni telah pun diselewengkan, kecuali Al-Quran, kerana itu janji Tuhan. Allah Ta'ala telah menjanji akan Al-Quran itu tidak diselewengkan. Di dalamnya itu terkandung peraturan, syariat dan peringatan untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Kemudian beriman kepada para rasul. Beriman dengan para rasul bererti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka daripada pihak Allah, dan sesungguhnya mereka telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikan. Mereka merupakan utusan pilihan Allah. Beriman dengan rasul dan para nabi, iaitu mereka ni daripada kalangan manusia. Nabi dan rasul ni bertindak sebagai pembawa dan penerang kepada wahyu yang diberikan dan yang dikirimkan. Firman Allah Ta'ala surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Maksud dia muka surat 19, dan sesungguhnya وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, kami telah mengutus dalam tiap-tiap umat. Umat itu dengan makna generasi-generasi manusia, bermula Nabi Adam sampailah sekarang. Kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Tugas rasul itu memerintahkannya, menyeru mereka. Allah Ta'ala perintah,
Rasul untuk seru kepada umat itu, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini dua tugas Rasul, iaitu hendaklah kamu menyembah Allah, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhilah daripada taghut. Taghut dengan makna berhala, apa-apa saja yang dibesarkan selain daripada Allah Ta'ala. Sama ada berhala tu berbentuk benda-benda yang dibentuk oleh tangan manusia, iaitu patung, gambar yang dilukis, ataupun orang perseorangan, raja, pemimpin tertentu pun termasuk sekali dalam tu. Kemudian Allah Ta'ala kata, faminhum man hadallah, di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka kami telah kekalkan dia di atas kesesatan. Ayat ni ramai orang salah faham, terutamanya orang akhir zaman ni. Dan idea untuk orang kata apa, meragui ayat ni sudah bermula pada zaman para sahabat lagi, iaitu adanya kelompok Qadariyah dan adanya kelompok Murji'ah. Macam yang saya selalu sebut, Qadariyah dan Murji'ah ini walaupun zaman sekarang sudah tidak ada kumpulan dengan nama itu, tapi kefahaman, cara fikir macam tu masih lagi wujud dan masih lagi bertebaran di kalangan manusia hari ini, sama ada orang tu orang Islam ataupun orang bukan Islam. Iaitu berfikiran bahawasanya segala benda ni Tuhan dah tetapkan dan kita ni hanya menjalankan projek Tuhan. Dia tak faham konsep takdir dan konsep bagaimana Tuhan menjalankan takdir. Dia ada takdir-takdir yang tak boleh berubah dan ada takdir-takdir yang boleh berubah dengan sebab-sebabnya. Pertama, takdir yang tak boleh berubah, iaitu kita lahir dengan jantina sekian dalam bangsa sekian. Kita dah lahir lelaki, tak boleh ubah sampai bila-bila, sampai kiamat pun. Ataupun lahir dalam bangsa tu, konalah kok mana nak jadi bangsa lain, tak boleh. Dan dia ada takdir-takdir yang boleh berubah dengan sebab yang Tuhan dah aturkan. Antara takdir yang boleh berubah, satu orang yang tak cerdik, dia belajar, dia jadi cerdik. Proses dia belajar itu ialah satu turutan yang Tuhan izin. Macam mana cara Tuhan izin? Kamu kena belajar, kamu kena bersungguh, kamu akan jadi cerdik lah, kamu boleh berfikir dengan baik. Tapi kalau kamu pilih untuk tak nak belajar, maka takdir kamu ialah kamu tak reti. Tapi kalau kamu pilih untuk belajar, takdir kamu akan reti. Sebab itu memang satu benda yang Tuhan dah tetapkan. Belajar reti, tak belajar tak reti. Dan takdir itu kita ada kuasa pilih kita. Kita nak belajar ataupun kita tak nak belajar. Sama juga dengan sesat dan tak sesat. Satu orang, dia dah berada dalam kesesatan, dia ada kuasa pilih untuk mengeluarkan diri daripada kesesatan, kecuali dia tak dapat apa-apa langsung sumber untuk menjadikan dia tu kenal yang mana sesat, yang mana betul. Contoh, dia duduk di kawasan yang tertutup, tak sampai satu hujah kebenaran kepada dia. Yang ni golongan yang dimaafkan, yang ada perhitungan lain dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang dah beritahu, sekeliling dia orang-orang dah boleh bagi hujah, dia yang pilih untuk tak nak dengar, tak nak ambil masa nak fikir, itu silap dia. Dia tak boleh kata nak buat macam mana, takdir saya dah jadi sesat. Itu silap. Itu jawapan orang yang malas hakikatnya. Nak buat macam mana, saya dah takdir orang susah. Sebenarnya dia boleh keluar pada kesusahan tu. Dia boleh keluar. Sebab semua orang lahir daripada perut mak dia bukan kaya pun. Dia yang berusaha dengan apa yang dia faham, dengan ilmu yang dia ada, dia berusaha dan akhirnya dia merubah jalan takdir dia. Ini konsep yang kita kena tahu. Sebab inilah yang menyebabkan sebahagian orang dia pilih untuk putus asa. Saya tak nak buat apa-apa dah sebab saya dah rasa Tuhan dah buat macam ni. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, suruh kita ni tafaul. Tafaul ni maksud dia apa? Optimis. Jatuh berapa kali pun tetap bersangka dan berharap untuk mendapat kebaikan. Jadi ayat 36 surah An-Nahl ni bukan nak kata Nabi seru banyak mana pun kalau dah sesat, sesatlah orang tu. Kita kena tengok sebab apa dia sesat. Pertama, dia sesat kerana pilihan dia. Yang kedua, dia sesat kerana tak sampai apa-apa maklumat kebenaran pada dia. Yang ketiga, dia sesat kerana dia degil. Dan yang keempat, dia sesat kerana dia memang
Tak nak keluar daripada kesesatan tu. Tak nak dengar, dia tutup telinga dia. Sedangkan benda tu tak boleh. Kita nak menilai ataupun nak menetapkan diri kita dalam satu-satu benda, kita kena tengok dalam semua pandangan. Kita bukan tengok pada satu pandangan sahaja. Okay. Ayat yang seterusnya, dalil seterusnya beriman pada Rasul ialah surah Ghafir ayat 78. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Maksud dia, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami cerita perihal kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan ada pula di antaranya yang tidak kami cerita pada kamu. Ayat ni jelas Tuhan sebut ada nabi rasul yang kami cerita. Maklum dalam Quran 25 orang, yang tu yang ada nama, yang diceritakan. Sama ada cerita panjang, cerita pendek, tapi nama tu ada. Dan seterusnya ada nabi rasul yang tak dicerita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Daud kalau saya tak silap, ada sebahagian sahabat pernah tanya Nabi tentang berapakah bilangan nabi dan rasul. Maka Nabi pun jawab, bilangan nabi dan rasul itu, bilangan nabi 124,000 dan bilangan rasul ialah 300 dan beberapa belas. Ada yang kata 300 lebih lah. Okay. Cuma nak katanya bilangan rasul lagi sikit berbanding bilangan nabi. Okay. Melalui hadis tu tunjuk pada kita bilangan nabi tu ramai, dan boleh jadi nabi tu ditebarkan di bangsa-bangsa selain daripada bangsa Arab dan juga Bani Israel. Sebab dalam Al-Quran dia sebut dua bangsa je, iaitu Bani Israel dan juga Arab. Ini ialah nabi kebanyakan keluar daripada dua bangsa ni, iaitu nabi daripada kalangan Bani Israel yang paling ramainya dalam Al-Quran sebut. Okay. Isu seterusnya, bila mana Tuhan kata wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka kami tak cerita pada kamu. Siapa dia orang? Yang nabi yang Allah Ta'ala tak cerita ni, ada kepentingan tak untuk kita cari? Tak ada kepentingan. Bila mana Allah Ta'ala tidak zahirkan nama mereka, tapi kita percayalah nabi ni ada pada setiap umat, setiap generasi manusia. Di mana pelosok manusia ada ni, kemungkinan ada nabi dan rasul yang dihantar di kawasan itu. Okay. Tapi kalau Quran tidak highlight nama tu, kita tidak perlu bersungguh-sungguh nak pergi cari, nak pergi korek riwayat-riwayat yang menyebutkan nabi-nabi lain yang tak ada dalam Al-Quran. Okay. Sebab antara benda yang boleh memalingkan manusia daripada mencari kebenaran, dia drag. Drag ni maksudnya dia, orang kata apa, lengahkan kita daripada fokus. Sebab nak cari riwayat-riwayat nabi yang berbagai-bagai ni, dan akhirnya dia buang masa banyak situ. Sedangkan Al-Quran dia highlight nabi-nabi yang penting, sebab nabi-nabi yang utama tu 25 orang tu dah cukup untuk bekalan hidup sampai kepada hari akhirat nanti. Dan sudah banyak untuk digali. Dan hakikatnya kalau kita cari akan sentiasa nampak benda-benda yang baru daripada kisah-kisah tersebut. Cuma tinggal lagi kita nak cari ataupun tak nak. Cuma nak katanya adalah sikap manusia ni, dia suka mencari nabi-nabi yang tak ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Wa ma kana li rasulin, ini yang penting. Wa ma kana li rasulin dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maknanya yang pentingnya ialah dia bawa seruan daripada Allah Azza wa Jalla. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq, maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh rasul, kerana apabila datang perintah Allah menimpakan azab yang diputuskan hukum dengan adil, pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang dengan perkara yang salah. Ataupun sibuk nak tengok nabi ni betul ke nabi ni tak betul. Sebab tu kita akan tengok ada bermacam-macam aliran agama yang dia orang hanya fokus pada seorang nabi je. Dia tak nak terima yang 25 lain yang ada dalam Al-Quran. Yang ni pecahan-pecahan daripada ahli kitab. Contohnya kalau kita tengok di Iraq, dia ada pengikut agama Sabianism. Yang ni hanya percaya pada Nabi Yahya, dia dajjalkan Nabi Isa,
Faedah apa? Kerja apa yang diorang duk buat? Tak ada apa pun. Tapi nak kata tertipu, sibuk nak cari, nak tengok Nabi mana yang lebih aula, orang mana lebih aula. Sedangkan secara umumnya Quran tak sebut pun benda tu. Okay. Manusia memang akan mudah dipesongkan daripada apa yang tak sepatutnya dia utamakan. Ini benda yang kita kena tahu. Keutamaan manusia ialah memahami kalam Al-Quran dan juga kalam Nabi. Itu keutamaan. Tapi bila mana syaitan dia tengok kita minat bermain dengan ayat Quran, berinteraksi dengan ayat Quran, dia tak akan sesatkan kita dengan kita pergi main benda lain. Dia akan lengahkan kita dengan ayat-ayat tersebut. Ini benda yang kita kena tahu. Bahawasanya bisikan syaitan ni dia licik dan dia sangat halus. Ada orang dia stuck dekat bacaan ni, dia baca je. Dia sibuk nak perbetulkan lidah dia sampai dia tak faham satu apa. Dan kadang-kadang tindakan harian dia tu berlawanan dengan ayat yang dia baca. Dengan sebab dia tak faham. Okay. Jadi itu antara benda yang kita kena tahu, bahawasanya bisikan-bisikan syaitan itu bermain-main di kalangan manusia ni mengikut kepada kebiasaan dia. Beriman dengan kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, perhitungan, timbangan syurga dan neraka, semuanya itu hak. Maksudnya ialah beriman bahawa ada kehidupan lain yang abadi selepas daripada kehidupan dunia ini. Itu poin dia. Maknanya lepas mati ni ada lagi kehidupan lain yang akan ditempuh. Segala khabar yang diberitakan oleh Allah dan Rasul selepas kematian sehingga ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka hendaklah diimani dan diyakini. Semua cerita kematian, semua cerita tentang balasan ahli syurga, macam mana nak masuk syurga, ahli neraka, sifat neraka, bahkan cerita alam barzah pun sama juga. Okay. Sebab ada sebahagian kumpulan yang menidakkan hari kiamat. Ada kumpulan-kumpulan dalam Islam, dia nisbah diri dia Islam tapi tak percaya hari kiamat. Antaranya Syiah, ada setengah-setengah kumpulan dia orang tak percaya pada hari kiamat. Dia kata kita ni akan berlega di atas dunia ni je. Yang dah mati dalam kubur tu, nanti roh dia akan patah balik dalam mana-mana bayi yang akan lahir pada zaman akan datang. Cuma mungkin dia akan lahir dalam badan, ataupun dia akan masuk dalam badan roh dia tu akan masuk dalam badan bayi yang beruntung sikit, orang-orang yang kaya ke, ini orang-orang yang baik dulu. Jadi Tuhan beri balasan zaman sekarang. Ada orang yang berfikir seperti itu. Ataupun kalau dia jahat sangat, dia dijelmakan balik dalam bentuk binatang. Ini dia panggil tanasuh al-arwah ataupun reinkarnasi. Ini adalah kelompok-kelompok yang sesat ataupun yang menyeleweng. Cuma nak katanya, poin dia tak percaya pada hari kebangkitan. Sebab apa? Sebab logik akal tengok dah masuk dalam tanah, tak ada lah cerita-cerita kata kubur luah ke apa. Sebab kalau kita gali balik pun sama. Tempat kita ni mungkin tak berlaku sangat sebab tanah kubur tidak diusik. Di negara-negara tertentu, orang jadi tebal, orang jadi tak percaya adanya kehidupan dalam kubur alam barzah ni sebab tanah kubur diusik. Tanah kubur dibuat pembangunan. Kita tanah kubur orang tak pedulilah. Orang tak buat apa-apa. Tapi setengah-setengah negara yang padat penduduk dia, yang kurang tanah dia, tanah kubur Islam ke, Cina ke, apa semua ke, dia orang akan fikir lepas 5-10 tahun dia orang akan tambun balik tanah atas tu dan dia orang akan buat bangunan balik. Yang tu di Singapura tuan-tuan tengok. Kubur-kubur orang Islam dia punya limit dia 25 tahun, tak boleh lebih. 25 tahun kubur tu dah penuh, dia akan tambung balik, dia akan buat rumah bertingkat-tingkat atas. Orang duduk elok, bayar pinjaman tahun-tahun, tak kena kacau dengan hantu, kena kacau dengan orang minta hutang je. Sebab apa? Sebab tu dia jadi pemikiran dia orang, mati ni mati je, tak ada apa. Sebab kita duduk bawah si mati juga sekarang ni. Kita duduk tindih dia orang. Okay. Sebab tengok dengan mata kepala, mana nak ada lagi? Benda yang sama berlaku pada orang musyrikin jahiliah. Mati kena baham dengan binatang di padang pasir, mati jatuh dalam laut apa semua, kubur tak ada, nak cerita azab kubur apa. Sebab tu ada orang yang sebab dia mendahulukan akal dia akan rasa benda tu tak masuk akal. Okay. Tapi kita kena beriman, walaupun benda tu orang tu mati tak ada kubur, tak ada apa, yang pasti dia menjalani juga alam barzah ataupun alam akhirat. Hari kiamat merupakan hari akhir, merupakan akhir kepada dunia dan permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi yang dijadikan untuk perhitungan dan pembalasan terhadap segala amalan di dunia. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu
Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ni ayat daripada surah At-Taghabun. Allah Taala kata orang-orang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Inilah ideologi. Maknanya tengok dari segi realiti, kita habis setakat ditanam, selesai. Katakanlah bahkan demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakan. Maknanya Allah Ta'ala dah beri ancaman. Orang tak nak percaya, nak buat macam mana, dah dia tak nak percaya. Tapi sebagai seorang Muslim, antara ujian dan juga cabaran ialah percaya pada benda yang tak boleh diproses dengan akal. Itu juga benda yang ada dalam agama ni. Maksud beriman dengan qada dan qadar ialah beriktikad bahawa setiap apa yang ada dalam alam ini, yang ada di alam ini, yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, sehinggalah perbuatan manusia sama ada iman, kekufuran, taat, maksiat, hidayah atau sesat, semuanya dengan qada dan juga qadar Allah Azza wa Jalla, iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya. Walaupun begitu, Allah Ta'ala hanya mengasihi dan redha kepada iman, taat dan kebaikan, tetapi dia tidak redha kepada kekufuran, maksiat, kejahatan. Makna qadar ialah perkaitan atau ta'alluq ilmu dan kehendak Allah atas sekalian makhluk sejak azali, sebelum kewujudan mereka lagi. Tidak ada yang berlaku melainkan dengan ilmu dan iradah Allah Azza wa Jal. Lihat Ubaidullah Al-Mubarakfuri, Mir'at Al-Mafatih, Syarah Mishkat Al-Masabih. Okay. Umumnya nak cerita tentang beriman kepada qada dan juga qadar. Okay. Macam saya sebut dah sikit tadi, beriman pada qada dan qadar ni ialah dua bahagian. Qadar yang tak berubah. Dulu tidak ada pembahagian qada dan juga qadar. Dia ada satu je, qadar. Sebab tu dalam hadis Jibril, bila mana Jibril datang mai tanya Nabi, apakah iman itu? Maka Nabi pun jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wa tu'minu biqadari khairihi wa syarihi. Dan kamu beriman dengan qadar yang baik, qadar buruk. Okay. Perbahasan qada dan qadar ni dia berkembang selepas daripada kewafatan Nabi. Dia keluar perkataan qada dan keluar perkataan qadar itu. Ini ialah dengan sebab terkesannya orang Islam dengan falsafah, dengan cara fikir daripada kawasan lain, menyebabkan dia orang terfikir terlebih sikit. Okay. Sebab tu dia keluar juga perkataan qada dan qadar. Dan kita pun tahu Abu Hanifah ni ialah satu orang yang duduk di kawasan yang kuat kesan falsafahnya, iaitu di kawasan Iraq pada waktu itu. Okay. Sebab Iraq ni dia terkesan dengan tamadun Mesopotamia yang memang hebat dengan ilmu falsafah ni lah. Okay. Cuma saya nak mudahkan kepada semua yang ada, kita nak faham konsep dalam Islam ni, konsep yang disebut dalam hadis, konsep yang Nabi nak beritahu pada semua umat dia. Qada dan qadar ni ialah segala benda yang akan berlaku, sedang berlaku ataupun telah berlaku, itu semua dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Buruk, baik, semua Tuhan tahu dan semua Tuhan buat. Okay. Cuma macam mana Tuhan jalankan yang buruk dan yang baik. Dan kita pun tahu Tuhan ni dia redha pada benda baik, dia tak redha pada benda buruk. Tapi walaupun dia tak redha pada benda buruk, dia jadikan benda buruk tu berlaku kalau manusia nak buat. Sebab tu kita akan tengok orang yang bergelumang dengan ilmu sihir, bila mana dia baca mantra sihir, berkesan tak mantra tu pada apa yang dia nak buat, kejahatan yang dia nak buat, jadi, memang jadi pun. Tapi jadinya benda tu bukan tanda Tuhan redha benda tu. Macam yang kita baca Quran, ketika mana Fir'aun nak berhadapan dengan Musa, dia dah start tak tahu nak buat apa, dia panggil ahli sihir. Semua ahli sihir yang tunjuk sihir dia tu jadi. Tapi niat Fir'aun ialah untuk melakukan kejahatan. Tuhan izin jadi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perancangan-perancangan jahat yang mana-mana orang buat, pemimpin yang jahat ke, orang nak buat perang dunia ketiga ke, apa-apa semua, dia akan jadi. Dia memang Tuhan akan beri jadi. Apa-apa pun Tuhan akan beri jadi. Cuma Tuhan tak redha dengan benda tu. Kalau Tuhan tak beri jadi, ia akan berlawanan dengan sifat Tuhan. Salah satunya ialah pemberi mudarat.
Sebab Tuhan juga ada kuasa untuk beri mudarat ataupun ada kuasa untuk membenarkan benda yang salah, membenarkan benda itu terjadi. Dan Tuhan pun dah sebut awal-awal, kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau kita tengok kajian ayat-ayat apa semua, kita hidup atas dunia ni ialah kita diberi iradah. Iradah ni maksudnya kuasa pilih. Kita boleh pilih nak buat jahat, nak buat baik. Dan kedua-dua pilihan tu akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sebab tu kita jangan pelik dan kita jangan hairan. Kenapa makin akhir zaman ni kejahatan makin banyak, benda-benda mengarut makin banyak, orang buat benda-benda mengarut makin hari makin banyak, dan makin diangkat orang buat benda mengarut pada orang buat benda betul. Sebab itu ialah bab daripada kuasa Tuhan. Tuhan nak menjalankan kuasa dia. Tapi bukan makna kata Tuhan redha benda tu. Macam mana orang lawan Nabi waktu Nabi hidup. Walaupun Tuhan tak suka terhadap orang yang lawan Nabi tu, Tuhan tak suka. Dan banyak ayat Quran yang turun untuk beritahu pada Nabi dan para sahabat untuk sabar. Sebab itu ialah satu perancangan. Sebab Tuhan nak angkat manusia dan Tuhan nak rendahkan manusia sekelompok ni. Okay. Jadi ini benda kita kena fikir dengan betul, supaya kalau kita terkena benda susah, kita tak jadi orang yang berfikiran negatif, lemah semangat, lepas tu putus asa. Sebab tu antara sebab orang bunuh diri ke, orang kena sakit mental ke apa semua, kalau kita cek, dia akan problem dekat beriman dengan qada dan qadar. Dia akan pergi situ. Walaupun dia rasa tak pun, saya tak ada masalah pun lah bab tu. Sebab orang yang putus asa, orang yang rasa nak bunuh diri, orang yang rasa sakit mental dengan benda-benda yang ada di dunia ni, dia yang tahu kekurangan dia dalam bab spiritual di mana. Dia pergi jumpa pakar psikiatrik. Pakar psikiatrik boleh tanya soalan untuk trace kat mana dia punya problem. Tapi problem yang paling tahu ialah diri dia. Dia tak puas hati dekat Tuhan di mana. Dia yang paling tahu. Okay. Dia tak puas hati yang mana. Dan Tuhan jalankan benda yang dia tak suka tu mesti ada sebab. Tuhan tak jalankan saja-saja nak kacau dia, bukan. Mesti ada benda yang dia buat tak balance juga, sehingga menyebabkan keluarnya benda buruk yang berlaku pada diri dia. Okay. Cuma nak katanya, walaupun orang tu dia buat benda baik, kalau dia buat benda baik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kehidupan Nabi ni semua baik. Okay. Tapi dalam Nabi duk buat baik tu, Nabi kena tak benda jahat? Nabi kena juga benda jahat. Okay. Tapi macam mana Nabi berinteraksi dengan benda-benda jahat yang kena pada dia? Yang tu yang kita nak ikut Nabi. Yang tempat ni ataupun part ni yang paling payah. Sebab Nabi dia tidak melatah dengan benda-benda buruk yang kena pada dia. Bukan tak melatah langsung. Nabi pernah lemah. Nabi pernah juga drag emosi dia, jatuh emosi dia, drop emosi dia. Okay. Tapi cara Nabi menyembuhkan balik benda. Agama-agama ni tuan-tuan, agama yang kita anuti ni, solat, puasa, zakat apa-apa semua, nanti nak puasa pula, nanti nak bayar zakat pula, nanti haji apa semua ni, semua benda ni fungsi dia lah untuk menyeimbangkan hidup atas dunia untuk ikut arahan Tuhan. Itu benda yang kita boleh tengok daripada semua urusan agama ni. Tuan-tuan berzikirlah banyak mana pun. Okay. Tuan-tuan jangan fikir dalam kepala solat, zikir, semua benda ni akan beri satu keajaiban luar biasa yang tak berlaku pada orang lain, yang menyerupai karamah-karamah Nabi-Nabi, mukjizat Nabi-Nabi ataupun karamah-karamah orang saleh. Yang tu boleh jadi. Kita letak tepi dulu yang tu. Cuma kehidupan satu orang Muslim yang normal, dia hidup di atas sebab musabab yang berjalan pada diri dia. Sebab musabab yang berjalan pada diri dia sendiri. Okay. Dengan cara itulah dia akan clear dalam bab beriman kepada qada dan qadar ni. Sebab kalau tengok, kalau orang tak faham bab ni, dia akan meragui semua ketentuan Tuhan. Rumah tangga dia bergolak, dia mula nak salahkan Tuhan. Mak ayah dia, kalau budak muda lah, mak ayah dia selalu bergaduh sehingga menyebabkan dia terganggu, akhirnya dia salahkan Tuhan. Okay. Tapi kalau kita tengok, kalau setakat ada sebahagian budak-budak muda lah, dia buat alasan dia malah nak beragama dengan sebab mak ayah yang bergaduh apa semua. Kalau kita tengok, kalau saya cakap mudah lah, mungkin orang kata ustaz cakap mudah. Okay. Tapi kita nak tengok dari segi realiti lah. Okay. Ada sebahagian orang muda ni dia depress sebab tengok mak ayah dia bergaduh sampai bercerai. Okay. Pertama kita kena tahu, mak ayah kita yang bergaduh bercerai tu, dua-dua tu Muslim lagi, orang Islam. Dia tak kena teruk macam Nabi Ibrahim mak ayah tu kafir.
Berurusan dengan mak ayah yang kafir dan keras kepala, dengan berurusan dengan mak ayah yang bergaduh dengan sebab isu rumah tangga dia, tapi dia masih lagi boleh nak dengar kita, ia lebih ringan berbanding berurusan dengan mak ayah yang kafir. Cuma manusia ni dia kontang, dia kurang daripada pengetahuan umum. Itu yang menyebabkan dia rasa dia kena sekali tu, dialah yang paling teruk berbanding orang lain. Dia tak boleh nak ubati perasaan dia, sehingga dia rasa apa yang dia kena tu sebenarnya dia boleh bangkit lagi. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tengok ada orang dia tersepak batu je. Tersepak batu, rebah, jatuh. Akhirnya dia tak nak keluar rumah sebab takut tersepak batu seterusnya. Dia ada orang dia punya lemah tu tak nak keluar. Nanti ada batu mana lagi aku tersepak jatuh pula. Tengok dia punya pemikiran. Ada orang konspirasi nak jatuhkan dia, nak hilangkan dia pada dunia. Tapi dia boleh makan, tidur elok. Tuan-tuan boleh bayang dua orang yang berbeza. Macam mana dia melihat suasana. Ada orang setakat kena komen sepatah je. Deaktif FB. Duduk dalam bilik kunci. Makan orang hantar depan pintu. Ada orang lain dah sampai surat saman, dah naik mahkamah dah pun. Hidup riang-ria Aidilfitri lagi. Maknanya okey lagi dia punya kehidupan tu. Okay. Ini cara manusia memandang. Sebab tu bila mana kita bercakap tentang qada dan qadar ni, ianya ialah bagaimana dia manage kehidupan dia. Okay. Sebab setiap orang susunan kehidupan tu berbeza. Okay. Saya nak sebut benda ni sebab benda ni lah yang menjadi sebab sebahagian orang cepat putus harapan. Okay. Tuan-tuan boleh bayang di zaman yang moden sekarang ni, nak cari sumber agama lebih mudah pada zaman Nabi dan para sahabat dulu. Hari ni kita dengar satu bacaan Quran, nak tahu tu surah mana, just ambil satu perkataan, cari dalam internet, kita jumpa dah surah mana. Zaman Nabi dulu, sebahagian para sahabat dengar satu hadis Nabi, dia orang kena musafir sampai sebulan nak cari hadis tu. Dari segi fasiliti kita lagi mudah pada dia orang. Tapi dari segi perasaan, dari segi jiwa nak jadi saleh, nak jadi baik tu, dia kurang pada zaman sekarang, tapi hebat pada zaman dulu. Ini satu benda yang kita kena sama-sama fikirlah. Okay. Apa sebab benda tu terjadi? Kat mana yang tak kena? Kebiasaannya ialah dia tidak beriman dengan qada dan qadar dengan baik, dan dia akan pergi ke penyakit seterusnya, iaitu tidak ada qanaah, iaitu tidak ada rasa cukup dengan nikmat yang dia dah dapat. Dan akhirnya dia akan rasa dia paling teruk, dia paling tak cukup, dia paling tak dapat itu, tak dapat ini. Okay. Jadi ini nak kena faham tentang bab beriman dengan qada dan qadar. Okay. Seterusnya kita tengok, Ahlus Sunnah percaya dan yakin bahawa adanya perhitungan, iaitu hisab perkiraan amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia dahulu. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, kemudian dari itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Maknanya nak tunjuk pada kita, ini bab yang dah luar pada akal kita. Tapi kena tahulah benda tu ada. Dan kita hidup ni nak bagi selamat di situlah. Wajib mempercayai adanya timbangan amal manusia baik dan buruk. Sesiapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka dia pasti berjaya. Sebaliknya, sesiapa yang kejahatannya itu lebih berat, maka dia akan kerugian. Berdasarkan ayat 102, 103 surah Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla sebut, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Dua-dua ayat ni bercakap tentang benda yang luar pada akal. Tuan-tuan buatlah kajian apa pun nak pastikan ada tak akhirat, masuk makmal mana pun, dia tak akan ada keputusan yang baik untuk isu ni. Bahkan mungkin sebahagian orang makin dia kaji, makin dia nak menidakkan adanya benda ni. Sebab tu kalau tengok antara ciri orang beriman, dia bukan hanya beramal soleh semata-mata, tapi dia nak percaya benda gaib. Tapi yang jadi masalahnya, masyarakat kita ni, dia bukan percaya benda gaib yang ni, dia pergi percaya benda gaib yang menakutkan dia, hantu, jin, syaitan. Tu yang jadi drag di sini, yang jadi problem di sini.
sehingga menyebabkan kepercayaan terhadap benda-benda khurafat itu mengganggu beriman kepada hari kiamat dan lain-lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Surah Ali Imran. Okey. Nak tunjuk pada kita sini ialah ayat-ayat berkenaan dengan benda-benda gaib yang kita kena beriman. Termasuk benda gaib yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebelum datang kiamat, sebelum mati masuk alam barzakh, sebelum nak tengok syurga neraka ni, antara benda gaib yang kita kena bersedia hari-hari ialah ketentuan apa yang nak berlaku pada aku esok hari ni. Ini pun benda gaib yang sebahagian orang tak bersedia terhadapnya. Esok ni nak menghadapi hari esok. Esok kerja, apa nak jumpa kerana orang yang macam mana pula esok. Okey. Waktu nak jumpa ni, malam ni kalau kita dipanjangkan umur esok lah, malam ni nak fikir dah jiwa macam mana nak kena sedia untuk esok. Kita beri lalu azan dulu. Okey. Kita sebut sikit lagi. Beriman dengan qada dan qadar, termasuk dalam itu ialah beriman dengan benda gaib, iaitu tentang neraka, syurga, hari kiamat. Okey. Cuma yang paling simple ialah beriman dengan ketentuan apa yang akan berlaku pada kita dalam beberapa detik ataupun dalam beberapa singkat masa yang berlaku. Itu ialah latihan ataupun satu manifestasi daripada beriman terhadap qada dan qadar. Esok kita akan bertemu dengan orang macam mana, kerana orang macam mana, apa yang kita akan hadapi, apa semua. Itu bahagian juga daripada beriman dengan benda gaib, sebab kita tak tahu apa yang kita akan bertemu.
Cuma kerja kita ialah menyediakan jiwa untuk bersedia menghadapi benda itu. Kalau kita sudah stres pada peringkat awal, maka kita akan jadi orang yang akan sentiasa ketat dan akan sentiasa tegang dalam menghadapi apa-apa. Sebab kita tak akan mampu mengubah keadaan pada masa akan datang, orang-orang yang berurusan dengan kita. Cuma kita yang boleh mengawal bulatan kita sendiri. Jadi kita berpada situ, insya-Allah kita akan sambung pada keesaan Allah dan adanya neraka tu sikit. Jadi setakat tu saja untuk malam ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.